Seterusnya ni di studio, selain pada masalah banjir di utara tanah air, kita nak juga berkongsi berkenaan dengan masalah kos sara hidup terutamanya untuk golongan pelajar. Jadi untuk pengetahuan anda semua, ada satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dipanggil sebagai Food at Campus. Kita nak bercakap dengan berlanjut bagaimana program ini boleh membantu pelajar-pelajar di UKM untuk menangani kos sara hidup yang tinggi sekarang ini. Kami bawakan Profesor Teknologis Dr. Nur Insan Kamil Osman selaku pengarah Pusat Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Prof. Nur Insan, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua, sihat? Sihat juga, Alhamdulillah. Saya dikabarkan Prof baru pulang daripada Baling, ya? Betul. Bersama dengan sukarelawan UKM. Bersama sukarelawan UKM. Mungkin boleh cerita sikit sebanyak berkenaan dengan... Alhamdulillah, kita bersama-sama dengan 80 orang sukarelawan UKM pergi ke Baling untuk membantu misi banjir, pasca banjir, di mana kita membawa barangan, makanan dan juga sukarelawan kita dalam mengemas rumah-rumah yang terjejas akibat banjir. Dan kita juga ada bawa tim perubatan kita, tim perubatan yang memberi rawatan segera kepada mereka masa-masa banjir yang memerlukan. Dan di sinilah kita nak cakna bahawa perkara-perkara begini perlu kita libatkan ramai lagi sukarelawan untuk membantu mereka yang terkesan sebenarnya akibat banjir yang tidak disangka-sangka itu. Okey, itu sebenarnya antara tujuan lain apabila kita ada pelajar-pelajar di peringkat universiti ini, dia akan turun bantu mereka yang memerlukan. Alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama, mereka berada di luar juga turut akan cuba untuk membantu pelajar-pelajar yang mungkin berada dalam kesempitan kewangan bila kita bercakap berkenaan dengan kos sara hidup untuk pelajar dan sebagainya. Jadi saya yakin Pak UKM juga cakna dengan situasi ini. Betul. Kampus telah pun dilancarkan. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan program ini. Terima kasih. So, Food at Campus ni merupakan satu inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi. So, di mana kita cakna dengan pelajar-pelajar kita bahawa pelajar-pelajar kita mungkin terkesan disebabkan oleh kos sara hidup yang meningkat, dan ini menyebabkan pembelajaran dan juga pengajaran mereka terganggu. Jadi dengan ada inisiatif seperti ini, kita dapat memberikan kelangsungan kepada mereka untuk terus belajar dengan dalam keadaan yang kondusif lah. Jadi Food at Campus ni kita ada 3 sebenarnya kriteria yang inisiatif yang kita bawa. So yang pertama, kita memberikan moratorium kepada pengusaha-pengusaha kafe selama 6 bulan. So ada 2 kaedah di sini. So yang pertama, kaedahnya kita memberikan pengecualian pembayaran sewa di kafe tersebut selama 6 bulan. Dan juga untuk 3 bulan pertama kita bagi pengecualian dari segi bayaran utilities dan juga bil api dan air untuk mereka dapat mengekalkan harga patut kepada pelajar-pelajar kita. Itu inisiatif yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, kita memperkenalkan menu siswa keluarga Malaysia. So menu ini dengan harga yang sangat berpatutan dan harga diskaun iaitu RM3.50. So di mana dalam menu itu kita ada nasi, kita ada sayur dan kita ada ikan ataupun ayam yang portionnya RM3.50. Itu di tengah hari. Pada waktu malam pula ataupun makan malam, kita ada menu RM3.50 juga, iaitu menu nasi goreng dan juga bersama telur goreng. Jadi kita mengharapkan bahawa pelajar-pelajar ini dapat bebas daripada tidak makan, masalah tidak makan ataupun tidak kecukupan untuk mendapatkan makanan seharian mereka. Jadi itulah yang berbentuk yang kedua. Dan yang ketiga, kita memperkasakan sebenarnya food basket ataupun bakul makanan kepada pelajar. So yang ini biasanya kita mendapat bantuan daripada zakat, daripada NGO, daripada syarikat-syarikat di luar yang terus datang ke Pusat Hal Ehwal UKM, dan kita akan selaraskan pembahagian bakul makanan ini kepada seluruh warga kita, seluruh warga pelajar kita, supaya mereka mendapat makanan kering seperti biskut, roti, mungkin Milo dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti ini yang kita dapat daripada semua agensi-agensi di luar sana yang sudi memberikan bantuan kepada warga UKM dan pelajar UKM yang terjejas akibat kos sara tinggi yang
kita rasa bukan pelajar saja tetapi secara umumnya keseluruhan rakyat ataupun keluarga Malaysia yang terkesan atas peningkatan harga kos barang makanan yang semakin meningkat. Kalau dulu ada nasi bujang kan? Betul, kalau dulu ada nasi bujang. Nasi, sup, telur kan? Telur, betul. Sekarang ni kita nak memenuhi nutrisi sebab pelajarnya memerlukan makanan yang seimbang Sihat, juga. Ya? yes. Ada karbohidrat, ada serat, ada proteinnya supaya mereka boleh meneruskan pengajaran mereka dan juga Betul tu. ialah berfikir dengan lebih kreatif lagi lah selepas ini dan juga menumpukan perhatian yang lebih penuh di dalam kelas. Okey, jadi tak semua sebenarnya yang terjejas disebabkan oleh kos hari hidup ni. Ada yang datang daripada keluarga yang senang. Betul, agree. Kan? Jadi kita tak naklah pembahagian itu tidak adil. Jadi bagaimana pihak UKM memastikan agar ialah orang kata mereka benar-benar layak menerima bantuan yang diperuntukkan ini. Alhamdulillah kita ada beberapa program sebenarnya untuk pelajar-pelajar sebegini, di mana yang pertama kita memberikan alternatif untuk yang menu siswa keluarga Malaysia itu ada merupakan alternatif kepada mereka-mereka yang memerlukan, iaitu mereka yang sasarannya di keluarga di bawah B40. Itulah menu yang sesuai. Kita rasa kita boleh bantu mereka supaya mereka tidak mengalami orang kata tidak makan dan sebagainya. Jadi dan kita juga ada menu-menu lain yang bersesuaian dengan kehendak pelajar kita pada masa kini yang berkemampuan. Jadi ia tidak timbul isu kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk membeli juadah-juadah yang selain daripada itu. So kita ada 12 kafe di Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana di kolej-kolej kediaman akan menyediakan semua menu siswa keluarga Malaysia, iaitu RM3.50. Maknanya dia ada partition ataupun kaunter yang menjual makanan RM3.50. Dan kita juga ada jual makanan-makanan selain daripada menu keluarga Malaysia. Jadi maknanya pelbagai, kita menyediakan pelbagai kepada pelajar-pelajar kita mengikut cita rasa mereka. Cuma yang kita ada juga berikan fokus kepada mereka-mereka yang B40. So pihak UKM kita cuba identify atau kita cuba dapatkan maklumat pelajar-pelajar tersebut, dan di sini kita berikan bantuan secara terus RM300 ke dalam akaun mereka untuk mereka berbelanja selama pengajian mereka sepanjang program ini berlangsung. Jadi banyak manfaat yang telah dapat daripada pelajar-pelajar yang B40 yang telah kita bantu, dan buat masa ini kita telah membantu lebih kurang 100 pelajar B40 yang mendapat suntikan terus daripada haiwal pelajar dan juga pihak zakat untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup mereka di universiti. Jadi perkara-perkara ini memang kita cakna dan kita akan pastikan bahawa tiada lagi pelajar-pelajar kita yang tidak dapat makan, dan itulah implikasinya apabila kita buat program-program seperti ini, dia dapat membantu secara langsung pelajar-pelajar kita yang tidak dapat orang kata terkesan terkesan atas harga yang meningkat. Kalau kita tengok di luar sana RM10 pun tak cukup. Kan? Jadi itulah inisiatif yang dilakukan oleh pihak universiti untuk memastikan kita jaga kafe kita, peniaga-peniaga kita, pada masa sama peniaga kita juga boleh contribute untuk menyediakan menu siswa keluarga Malaysia. Itu yang penting tu, supaya mereka-mereka yang terkesan ni dapat makan yang mencukupi, yang berkhasiat, yang seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini. Okey. Selalunya di universiti-universiti ni akan ada satu bentuk organisasi dipanggil sebagai majlis tertinggi. Betul. MT lah dipanggil. MT, betul. Short form dia MT. Jadi saya kira MT ni ada banyak sumbangannya dari sudut maklumat daripada pelajar tentang mereka yang memerlukan bantuan. Bagaimana kolaborasi PHP sendiri bersama dengan majlis-majlis tertinggi? Okey. Pihak haiwal pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia memang sangat orang kata bekerjasama. Kita sangat bekerjasama dengan Kesatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Majlis Perwakilan Pelajar di kolej-kolej kediaman bagi memberi info kepada mereka bahawa ada inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak universiti dan juga pihak Kementerian Pengajian Tinggi dalam membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dari segi kos sara diri. Dan kita telah bantu sebanyak
lebih daripada 4 juta sebenarnya untuk tahun 2020 hingga kini. Dan pihak zakat juga dengan kolaborasi pihak zakat, saya rasa 5 juta telah diagihkan sebenarnya kepada warga universiti yang memerlukan. Jadi memang perkara ini memang diwar-warkan dan kita mempunyai orang kata jaringan yang baik dengan pelajar-pelajar dan kita nak pastikan sebenarnya bahawa pelajar-pelajar kita tak ada yang terkecuali untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Even kalau kita dengar daripada Facebook ataupun daripada tweet, pelajar-pelajar kita yang bermasalah, kita akan terus melihat mereka dan menyantuni mereka agar mereka juga diberi peluang yang sama supaya mereka dapat meneruskan pembelajaran dengan baik di kampus. Jadi perkara-perkara ini sekiranya ada apa-apa berita yang melibatkan pelajar-pelajar kita yang tidak dapat makanan ataupun sebagainya, sila maklumkan teruslah kepada Pusat Ahwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia untuk kita bantu secara orang kata terus supaya mereka ini dapat dikenal pasti. Itu yang penting. Once kita dah kenal pasti, jadi bantuan itu kita akan lakukan lebih bersasar dan berfokus. Takut diorang ni malu, Prof. Betul. Sebab itulah adanya kesatuan mahasiswa dan juga Majlis Perwakilan Pelajar yang mereka ini sangat rapat dengan orang kata dengan pelajar dan mereka inilah menjadi penghubung kepada kita sebenarnya bagi memaklumkan kepada kami di pihak Ahwal Pelajar bagi membantu mereka. Dan saya faham ada setengah-setengah ni memang tidak mahu dibantu, tetapi mereka memerlukan sebenarnya, memerlukan. Jadi pihak ICP sebenarnya melihat perkara ini secara serius sebenarnya. Sebarang orang kata permasalahan yang berlaku, kita akan terus cuba melakukan intervensi. Jadi salah satu intervensi yang kita lakukan itulah maknanya kita menyediakan makanan harga patut supaya mereka tak malulah kan nak bayar makan. Kadang-kadang makan free pun kadang-kadang mereka malu. Jadi dengan adanya bayaran yang orang kata murah dan yang sihat, itu penting juga. Yang sihat, jadi boleh membantu mereka ini untuk meneruskan pengajian dengan baik. Yang itu yang lebih utama dan lebih afdal saya rasa. Mungkin antara inisiatif yang dilaksanakan ni, kita tak nak orang luar dapat benefit ni. Yes. Kadang-kadang, yelah, kita tahu lah, universiti ni kadang ada je orang luar masuk, pergi kunjung ke kafeteria dan sebagainya. Kadang-kadang makanan ni disediakan untuk pelajar. Tapi bila dia nampak murah tu, nanti orang luar akan beli juga. Apa langkah yang diambil oleh PHJ situasi ni? Betul. Kita tidak dapat menolak sebenarnya ramai daripada warga di luar sana juga masuk ke dalam universiti. Jadi di sinilah kita telah melakukan label sebenarnya khas untuk pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kita mengharapkan menu ini adalah menu untuk pelajar-pelajar kita. Dan untuk warga di luar sana, mereka tidak bolehlah orang kata membeli menu ini. Sebab menu ini kita khaskan kepada pelajar-pelajar kita. Jadi pemantauan sebenarnya dibuat oleh semua pengetua-pengetua kolej kediaman. Sebab kita ada pengetua-pengetua kolej kediaman yang akan memantau sebenarnya dari segi isu kecukupan makanan, isu penyediaan makanan, isu mengenai portion ataupun lauk yang disediakan bersesuaian ataupun tidak, untuk melihat perkara ini dan supaya ianya selaras dengan hasrat kementerian untuk memberikan balik kepada keluarga Malaysia. Yang itu yang saya rasa perlu ada langkah-langkah pencegahan yang kita lakukanlah supaya perkara ini dapat sampai terus kepada golongan yang kita sasarkan. Kalau tidak nanti semua orang akan ambil kesempatan sedangkan kita nak bantu pelajar kita yang pelajar kita sememangnya ramai daripada di kalangan mereka adalah di bawah B40. Betul. RM3.50 tu saya dapat kuih pun susah sekarang. Betul. Beli roti jala pun RM4 dah sekarang satu bekas tu. Sekarang kan jadi bila orang luar masuk tengok universiti harga makanan satu set RM3.50 tu, kita takut dia ambil kesempatan. Betul. Kan? Pelajar-pelajar ni memerlukan makanan tu. Betul, agree. Okey, Prof, tujuh kesempatan kita ada. Terima kasih banyak untuk berkongsi berkenaan Food at Campus. Semoga ia dapat membantu pelajar terutamanya yang berada di sekitar Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menghadapi kos sara hidup yang agak membebankan ini. Terima kasih sekali lagi, Prof. Sama-sama. Di studio.